Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi walaupun dalam ibadah online seperti ini. Tidak terasa kita sudah melalui 15 kali pertemuan ibadah online. Kami berharap bahwa jemaat tetap setia, tetap bersemangat dan sukacita menyambut datangnya hari ibadah seperti hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Saya undang jemaat untuk berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, damai sejahtera dan kuasa dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian Kau termulia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu untuk undangan-Mu yang Engkau berikan kepada kami
masuk di dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami merasa menerima hak istimewa ini, bukan karena kami ya Tuhan, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu, melalui karya penebusan anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib, menyucikan dosa-dosa kami, membersihkan kami dan melayakkan kami berdiri di hadapan-Mu. Dan oleh pertolongan Allah Roh Kudus, memelihara iman kepercaya kami hingga saat ini, memberikan kami kerinduan untuk boleh setia dan terus menanti dengan sukacita bisa bertemu Engkau, menyembah Engkau di dalam ibadah ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sangat bersyukur. Ya Bapa, kami yang sudah hadir di sini, kami mohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau membantu kami, mengajar kami, bagaimana hati kami bisa menikmati pujian ini ya Tuhan. Bagaimana hati kami benar-benar terangkat memuji dan memuliakan nama-Mu. Bagaimana kami merendahkan hati, siap mendengar ajaran firman-Mu. Dan bagaimana hati kami dituntun untuk menyatakan syukur kami kepadamu melalui persembahan. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami menantikan berkat-Mu yang sempurna itu. Memberkati kami pada akhir ibadah, memberikan restu-Mu kepada kami ya Tuhan, mempersiapkan kami menjalani hari-hari ke depan kami ya Tuhan. Demikian kami mohon ya Bapa, agar semua itu dapat kami peroleh di dalam waktu ibadah yang singkat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mohon. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diperhadapkan dengan kemuliaan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan yang tersebar di seluruh pelosok bumi ini, menyadarkan kita betapa kecilnya kita, betapa tidak berartinya kita. Siapa manusia sehingga Engkau perlu mengingat kami? Siapa kami sehingga Engkau perlu mengindahkan kami terus-menerus? Tetapi seringkali kita tidak ingat betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kita melakukan kesalahan demi kesalahan yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi kita bersyukur Allah yang Maha Pengampun selalu bersedia mengampuni kita, asalkan kita mau datang dengan rendah hati, datang memohon pengampunannya. Mari jemaat, kita merenungkan kesalahan-kesalahan kita. Kita memohon Tuhan menyucikan hati kita, sehingga kita dapat mengikuti ibadah ini selanjutnya dengan diperkenan oleh Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Batu Zaman yang Teguh. Dari
mengambil waktu ini berdiam diri di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan-kesalahan kita. Mohon pengampunannya atas kita. Bersama-sama kita nyanyikan tangisan dan ratapan sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Saudara, ayat firman Tuhan dari Yesaya 59 ayat 12. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Mari kita berdoa. Bapa, seruan dari Nabi Yesaya menggambarkan keadaan umat Israel pada waktu itu, dan sekaligus juga Bapa mencerminkan kehidupan kami selama ini. Khususnya dalam seminggu ini, bagaimana ya Bapa Engkau melihat perbuatan-perbuatan kami, dosa-dosa yang kami telah lakukan karena pemberontakan kami kepadamu. Dosa yang seringkali menggoda dan coba menguasai diri kami. Bapa, seringkali kami mengakui kami gagal untuk bisa mengendalikan dosa itu. Biarlah ya Bapa, belas kasihan-Mu menolong kami. Biarlah kami penuh kesadaran memohon ampun kepadamu, supaya ya Bapa Engkau layakkan kami dalam seluruh ibadah ini. Dengar seluruh doa kami ya Bapa, karena kami panjatkan doa ini dan permohonan ampun bagi dosa-dosa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Besar anugerah-Mu. Dalam
terima kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Anugerah Tuhan besar buat kita sehingga Dia bersabar terus untuk kita dan mengampuni kita. Kan itu tunjukkan hidup baru kita lewat Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan dan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Beritahu Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa. 弟兄姊妹们，我们祷告。 Kami bersyukur, berterima kasih Bapa kesempatan di bulan yang ke-7 ini. 主啊，感谢你在这7月份，你给我们聚会。
sehingga kami boleh beribadah kembali di hadapan 让我们 Tuhan. 能够来到主面前敬拜主。 Kami rindu Bapa firman-Mu memenuhi kami 我们 semua, 渴慕你的话进入我们的心中， supaya kehidupan rohani kami semakin bertumbuh di dalamnya. 让我们的属灵生活一天天增长。 Berkatilah kami semua, 你祝福我们大家， pimpinlah kedua 你 hamba-Mu, 带领你两位仆人， supaya kami semua bisa mengenal 让我 firman-Mu. 们都能够明白认识你的真理。 Dengar doa kami 你谁 Bapa, 听我们的祷告？ dalam nama Tuhan Yesus 靠耶 Kristus. 稣圣名求的。 Amin. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-5. 我们一起来读上帝的话，约翰福音第5章1到第18节。 Bahasa Mandarin ayat pertama sampai 9, kemudian dalam bahasa Indonesia. 中文第1到第9节，接下去就用印尼文来念10到18。约翰福音5章1到18。这事以后，到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去。在耶路撒冷靠近阳门有一个池子，希伯来说着比斯大，旁边有一个篮子，里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。因为有天使按时下池子叫动拿水，水动之后，水陷下去，无论害什么病就痊愈了。在那里有一个人病了38年，耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”病人回答说：“先生，水动的时候，没有人把我放在池子里，我正去的时候，就有别人比我先下去。”耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人立刻痊愈，就拿着褥子来走了。那天是安息日。 Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi yang jawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia telah melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikian firman Tuhan berbagi Alkitab yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. 读经到此，延伸祝福每一位不但听到并且行道的弟兄姊妹们。 Saudara, kita akan belajar mengenai satu topik, maukah engkau sembuh? 弟兄姊妹们，我们今天要思想一个题目，就是你要不要得着痊愈？ Saudara, kisah ini terjadi di kolam Bethesda dekat pintu gerbang domba di 这个 Yerusalem. 事情是发生在一个圣殿靠近圣殿的一个阳门池子，这池子叫做比斯大。 Dan itu terjadi pada hari raya Yahudi, 那这个事情发生在一个犹太人的节期， yaitu kemungkinan besar adalah Pentakosta. 那个时候可能是五旬节， Dan sekaligus terjadi pada hari Sabat. 那一天也是正发生在一个安息日， Dan 就是上帝的日子。 Saudara-saudara, orang yang mengalami kesembuhan ini sudah mengalami penyakit lumpuh selama 38 tahun. 这个人他的病已经是38年。 Saudara,
mujizat ini sekali lagi dilakukan oleh Tuhan pada hari Sabat. 那么主耶稣信这个神迹医治他，就是在安息日，在犹太人认为是一个圣洁的日子。 Hari Sabat yang sangat dikeramatkan oleh orang 那 Yahudi. 么安息日意思就是说，这个日子犹太人看为非常的圣洁。 Karena itu orang Yahudi banyak yang mengawasi, khususnya kaum agamawan mengawasi semua orang pada hari itu. 所以那个时候，每一个犹太人有很多宗教领袖都很注意每一个犹太人在那个日子他们正在做什么。 Siapa yang melanggar hari Sabat, 如果那个时候有什么人犯错误了，在圣洁的日子里面工作， karena itulah di dalam Injil banyak dicatat bagaimana mereka mengawasi Yesus dan 所以 murid-muridnya. 在四福音里面，我们要知道，很多人正在监视主耶稣跟他的门徒所做的一切。 Ini menimbulkan keributan di kalangan agamawan. 这件事情就在他们犹太人宗教领袖里面都争论这一件事情， Dan mereka akhirnya ingin menganiaya Yesus. 所以他们最后就很想怎么样虐待、残害主耶稣。 Saudara, kita tidak akan membahas masalah keinginan mereka menganiaya 今 Yesus. 天我们不再研究这些犹太人，他们很想如何虐待耶稣。 Tapi kita ingin memahami apa tujuan yang ingin Tuhan Yesus nyatakan dalam kisah ini. 但是我们很想知道，在这个故事里面，主耶稣很想表现他心里有什么目的。 Berkenaan dengan kesembuhan dan implikasi yang diharapkannya. 跟这个疫病的事情有什么关系？主耶稣要告诉什么目的？ Sekali lagi saudara, setiap perbuatan mujizat yang Yesus lakukan 再次我告诉你们，每一次主耶稣医治病人的时候， ada tujuan, ada ajaran-ajaran yang mau diberikan kepada 里 kita. 面一定有他的目的，里面有一个教训，主耶稣要告诉人家， Sehingga kita tidak boleh mengambil secara garis besar 以 begitu 至于我们 saja. 不能够这样用大概的眼光来看这件事情。 Setiap orang yang disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan menilai satu demi satu. 每一个人，如果主耶稣医治的每一个病人，主耶稣要评论每一个人。 Dan setiap orang yang disembuhkan diberikan satu pemahaman-pemahaman khusus oleh 如 Tuhan. 果主耶稣医治一个病人，主耶稣要常常解释的清楚给这个人。 Karena itu loh saudara, melalui Yohanes pasal 5 ini kita akan belajar mengenai apa? 所以在约翰福音5章，我们要知道，我们要学习什么事情发生。 Bahwa kesembuhan itu adalah anugerah pilihan. 那么我们要知道，如果我们得着医治，就是因为上帝给我们的恩典，上帝拣选我们。 Saudara, dalam pelayanan Yesus khususnya kesembuhan, kita lihat tidak semua orang sakit disembuhkan. 所以，如果我们看主耶稣的工作，他医治病人的时候，不是每一个病人主耶稣要医他。 Saudara, terlihat di ayat yang 在 ketiga. 这里，我们就看见在第3节， Sejumlah besar orang sakit ada di situ. 在那里有很多的病人躺着。 Mengapa hanya satu orang yang disembuhkan? 为什么这样多的病人，主耶稣只有选一个医他的病？ Saya pikir betapa hebatnya orang yang mengaku-ngaku bisa memberikan kesembuhan. 如果我推想那些很多的人能够医很多病人，我也是觉得他们很厉害。 Mengajak banyak orang yang sakit untuk datang ke dalam kebaktian. 他们要请更多的人在这个聚会里面有医病的聚会。 Mengharapkan kalau mau sembuh di kebaktian penyembuhan 如果 itu. 你很想得到痊愈，那么你来有这个医病的聚会。 Ada satu hal, yaitu spekulasi yang ingin digambarkan di 有一 situ. 件事情，他们是
试一试来，有可能够得着痊愈。 Tetapi mengapa tidak berani untuk orang yang betul-betul sakit untuk disembuhkan satu orang? 但是为什么不能够真正一个病人他来医这个人？ Saudara, kita lihat di dalam Alkitab. 如果我们从圣经看到， Di dalam perjanjian lama para nabi, 在旧约里面很多的先知， bagaimana para nabi juga menyembuhkan orang-orang tertentu. 那些先知在某一个人的时候， Dan tidak semua orang 不 disembuhkan. 是每一个人他要医。 Di dalam perjanjian baru rasul-rasul juga. 在这个新约里面有很多的使徒， Memang banyak orang disembuhkan. 很多人能够得着医治， Tetapi tidak semua orang 但 disembuhkan. 是不是每一个人得着医治。 Nah, saudara, kita lihat bersama-sama mengenai orang lumpuh ini. 弟兄姊妹们，我们一起来看这个不能走路就是一个瘸子的人。 Orang lumpuh ini memang percaya adanya mujizat 这个 dari 瘸 Tuhan. 子他很相信上帝能够行神迹， Karena itulah dia berada di kolam 所 Bethesda. 以他就在这个毕士大的池子的走廊那边躺下来。 Karena pada waktu itu semua orang sakit percaya kolam itu akan memberikan 因 kesembuhan. 为那个时候，每一个躺在池子的四周围的病人都相信这个池子能够使他们的病得着痊 Dan 愈。 orang Yahudi hampir semuanya percaya kepada 每一 Tuhan. 个犹太人都相信这个神迹， Sehingga mereka percaya adanya mujizat 以 dari 至于他 Tuhan. 们知道上帝要行神迹。 Tetapi saudara, orang lumpuh ini bergumul 38但是 tahun. 这个病人这个瘸子不能走路的人很努力38年。 Luar biasa penyakit yang lama sekali ditanggungnya. 那么这个很特别，因为他说他的病这么久， Dan dia juga sedang berjuang untuk kesembuhan. 他也是很努力如何的做痊愈。 Dia berusaha untuk sampai ke kolam Bethesda. 他很努力走到这个池子的旁边， Supaya bisa datang pertama kali di kolam 因 itu. 为让他能够第一个进到这个池子里面。 Tetapi seringkali kalah dengan orang lain. 但是他常常输给或者败给别人，他们走得更快。 Nah, saudara, inilah keadaan orang lumpuh ini. 这就是这个瘸子的情况。 Namun, saudara, semua keadaan itu bukan menjadi prasyarat untuk dipilih oleh Tuhan. 但是你们要知道，每一件刚才的事情，不是我们得着痊愈的条件。 Saudara, jadi semua keadaan yang dialami oleh orang lumpuh ini 每一个瘸子所经历的经验， bukan merupakan prasyarat untuk dipilih. 不是成为这个瘸子被选上的条件， Tetapi karena Tuhan yang mau memilih. 但是因为上帝要自己选他， Saudara, banyak orang sakit di tempat itu. 有很多的病人在哪里？ Dan mengapa hanya satu orang yang dipilih? 但是为什么只有一个人上帝选他？ Saya tidak pernah tahu. 我真不明白，我 yang 不 saya 知道。 yang saya tahu adalah Tuhan mau memilih dia. 但是我知道一件事情，因为上帝已经选这个人， Inilah yang namanya kedaulatan Tuhan. 这就是说上帝的权威。 Sehingga saudara-saudara dan saya tidak boleh mengklaim kepada Tuhan. 以至于我们每一个人不能这个对神抗议， Ataupun kita mengkomplain kepada Tuhan. 或者我们反对神的这个决定。 Mengapa bukan saya yang 为什 dipilih? 么不是我？上帝为什么不选我？ Mengapa orang lain yang 为 dipilih? 什么别的人上帝选上你？ Tidak ada yang bisa berdebat tentang pilihan Tuhan. 每一个人都能够对神辩驳，为了这个事情。 Kalau namanya pilihan Tuhan, berarti itulah namanya anugerah 如 Tuhan. 果上帝已经选，那么这个被选上的人，就是说上帝给他恩典。 Yang namanya saja anugerah dan pilihan Tuhan, maka tidak ada prasyarat apa-apa. 若是一个恩典，若是上帝自己选，那么完全没有条件。 Kalau ada prasyarat,
berarti bukan anugerah lagi. 如果起初已经有条件，那就不成为恩典。 Kalau ada prasyarat, berarti bukan lagi pilihan 如果 Tuhan. 起初已经有了条件，那也不是成为上帝的恩典。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Satu waktu saudara di Inggris. 有一个时候在英国， Ini terjadi kira-kira pada antara abad 19 dan abad 20 awal. 这个是发生在19到20世纪初。 Saudara, ada seorang yang kapten kapal namanya Barclay. 有一个船长，他叫做 Barclay。 Nah, saudara, dia penduduk kota London. Barclay 是 London 的一个居民， Orang ini antik, eksentrik. 他有一点古怪。 Dia pernah menyatakan kepada seorang temannya, 他曾经告诉他的朋友， dia akan menjual sebuah mata uang Inggris waktu itu. 他那个时候要卖掉这个硬币， Namanya yaitu sovereign. 叫做 sovereign。 Sovereign itu sebetulnya adalah nilainya 1 pounds Inggris pada waktu itu. 那么他要卖掉这个 sovereign 的价值是1个英镑。 Saudara, dia punya 20 sovereign. 他有20个 sovereign， Satu sovereign mau dihargai cuma hanya 1 penny. 那么一个 sovereign 他就给他这个价钱是1个 penny。 Hanya istilahnya kecil sekali tuh 1 sen 那么 seperti. 这就是非常小，就是社交。 Saudara, 1 sovereign ini dulu mata uang pound sterling dalam bentuk emas. 那么这个 sovereign 就是那个时候的硬币，但是是从金做出来的， Ini sudah tidak diproduksi lagi 现 sekarang. 在已经不再生产。 Hanya dipakai selama hampir 100 tahun di awal abad 19 dan sampai awal abad 20. 这个 sovereign 只有100年的这个只有100年，是19到20世纪初。 Saudara, ini betul-betul emas asli. 这是一个真正的镀金。 Nah, saudara, dia bertaruh kepada temannya. 那么他就告诉他的朋友， Aku akan menjual di jembatan London itu. 我要在这个英国的这个桥上卖掉它。 Kita tahu jembatan London itu sangat terkenal 我们知道这一座桥是非常的出名， dan sangat ramai dikunjungi 而 orang. 且很多人闹，人家坐在这个桥上。 Saya akan jual ini dalam 1 jam. 他说我要把这个sovereign 在1个钟头内卖掉， Pasti hanya akan laku 1 saja. 但他觉得可能能够只有卖掉1个， Betul, sudah dia beberkan itu. 那他就摆摊子， 1 sovereign hanya 1 penny. 1个 sovereign 有价钱是1个 penny。 Saudara, orang lalu lalang lewat-lewat. 每个人只有经过他那个桥， Hanya ada yang ketawa, 有的人这个讥笑他， ada yang lewat begitu 有 saja. 的人不睬他， Ada yang mengatakan ini pasti juga tidak benar. 有的人觉得这是假货。 Saudara, lama sekali hampir 1 jam. 有1个钟头之久， Tidak ada orang yang mau beli. 没有一个人要买它。 Adanya ada seorang yang pakainya compang-camping. 最后有一个人穿了一个非常烂的衣服， Dia tentu orang miskin. 可能是一个穷人。 Akhirnya saudara, dia memberanikan diri. 最后他很勇敢的， Saya punya 1 penny. 他说：“我有1个 penny， Saya mau beli 1. 我要卖1个。 Betul, saudara, dibeli, dikasihkan. ”那么这个他卖了就送给他。 Orang miskin ini tidak pernah melihat 1 sovereign. 那么这个穷人没有看这个 sovereign， Hanya dia lihat-lihat. 最后他一直看这个 sovereign， Dia sambil jalan keluar. 他有一步一步走出去。 Mungkin setelah itu saudara, dia tanya sama orang. 可能他也是在问别人， Ini betul 1 sovereign? 这是不是一个 sovereign？ Oh ya, itu betul. 他说：“对，这是对了。 Waduh, betul. Harganya cuma 1 penny. 这个 sovereign 价钱只有1个 penny。” Dia tapi sudah berjalan cukup jauh. 但是他已经走了很远， Dia mau kembali lagi.
他要再回到那个地方， Dia mau beli beberapa 他很 lagi. 想再买几个， Tapi kesempatan sudah 但 tidak 是 ada. 聚会已经没有， Sudah ditutup. 聚会已经关闭了。 Betul perkiraan dari Barclay ini. 咱们 Barclay 的这个的想法是对了， Dalam 1 jam cuma hanya bisa 在 menjual 一个 1. 钟头只能卖掉一个 Supreme。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Orang lumpuh ini 这个瘸子不能走路的人， betul-betul dipilih oleh Tuhan. 真正是上帝选他， Dia tidak melewatkan kesempatan itu. 他不超过这个聚会。 Dan Tuhan memberikan kesempatan itu 上 kepadanya. 帝已经真正给机会给他， Tuhan langsung pilih dia. 那么上帝就选他。 Maukah engkau sembuh? 你要不要得着医治？ Saudara-saudara yang 亲 dikasih 爱 oleh 的主 Tuhan. 内弟兄姊妹们， Namun waspadalah dengan masalah kesembuhan. 但是对于这个疫病的事情，你们要非常小心。 Saudara, orang lumpuh ini kemungkinan juga bisa ada unsur mistik di 那 dalamnya. 么这个确实也可能够有一个超自然的事情。 Saudara, dia di dalam ayat yang keempat mempercayai kalau airnya bergoncang dan lebih dulu masuk, dia akan sembuh. 他相信这个池子里面的水，如果第一个动摇的时候，人家进到池子就得着痊愈。 Mungkin menjadi unsur kepercayaan. 可能这一件事情就成为一个人家相信的其中一个因素。 Mungkin saja peristiwa itu pernah terjadi 1可能这一 kali 件事情曾经发生过一次， dan akhirnya menjadi mistik bagi banyak orang. 最后就变成了每一个人的一个迷信。 Tetapi saudara, ada juga satu unsur yang penting, yaitu egoisme. 但是也是有一个事情，一个因素非常重要，就是我们心里的一个自私自利的心。 Karena kepercayaan yang begitu kuat di dalam orang-orang sakit ini, 因为每一个病人已经相信这一件事情， sehingga muncul egoisme di dalam diri 所以 mereka. 每一个病人心里就产生了自私的心， Tidak ada lagi unsur mau menolong satu dengan 他 lain. 们心里就没有一个心要帮助别的病人， Karena semuanya mengharapkan 因为 kesembuhan. 每一个人都很想得着痊愈， Sehingga semuanya hanya mikirkan diri 以至 sendiri. 于每个人都只想自己的利益， Semua berebut untuk masuk lebih dahulu. 每一个人互相竞争，哪一个要第一个进到这个池子里面。 Saudara, kita lihat kepada ibadah-ibadah 如 penyembuhan. 果我们看每一个医病的聚会， Semua berbondong-bondong mau datang. 每一个大家都来参加聚会， Dan seringkali sudah banyak unsur ego di dalam diri 那么很多 manusia. 人来的时候，每一个人心里都有一个自私自利的心。 Sehingga yang terjadi adalah rebutan. 最后你们看到的个聚会，每一个人都争来争去， Dan tidak ada lagi peduli kepada orang 没有 lain. 一个人觉得要让给别人的心。 Saudara, seorang penulis buku yang terkenal, Philip Yancey. 有一个 Philip Yancey 一个学者，他非常出名， Dia menulis buku yang diterbitkan dengan judul Kekecewaan kepada Tuhan. 他也写了一本书，这个书的这个内容就是他对上帝的奢望。 Dia suatu kali sudah melihat-lihat televisi. 有一天他看电视， Lalu dia mengganti-ganti channel. 那么他就一直看了这个节目，一直换来换去。 Lalu ada satu channel Kristen penyembuhan. 这有一个节目就是一个基督教的聚会，就是疫病的聚会。 Orang ini terkenal 这 sebetulnya. 个人非常的出名， Saya tidak mau sebutkan namanya. 我不要说这个人的名字， Lalu dia perhatikan. 但是他开始注意， Wah, ternyata sudah kelihatannya banyak orang disembuhkan. 他就看见很多人的这个病人的做痊愈， Orang yang kanker, 有干个Ya. 的人， ada orang yang sakit jantung, 有的人心脏病， ada orang yang lumpuh, 有的人这个瘫痪， dan boleh katakan banyak sakit penyakit. 也有很多各种各样的病。 Lalu saudara, hamba Tuhan ini sering mengajak
orang-orang menyanyikan suatu lagu. 我们也知道这个牧师常常请每一个人唱一首歌， Diiringi oleh musik yang sangat bagus. 那么有这个很好的这个乐器来伴奏。 Dia menyentuh aku. 里面意思就是说，他已经安守在我身上， Apa yang saya inginkan, 我心里所爱做的事情， apa yang saya pikirkan, 我心事所想的事情， ada sebuah sentuhan. 有一个手按在我的身上。 Sentuhan pribadi dari Tuhan. 那么这个上帝亲自安守在他的身上， Dan lewat hamba Tuhan ini 借着这个神的仆人， yang dijanjikan oleh Tuhan, 就是神所应许的事情， maka aku akan sembuh. 所以我一定要得着医治。 Itulah kira-kira lagunya. 这是里面4个的内容。 Saudara, 3 minggu kemudian, 3个礼拜以后， saudara, hamba Tuhan ini pas datang ke negara bagian tetangga. 我们就知道这个牧师来到一个这个国家的邻国。 Nah, saudara, Philip Yance ini terkesan kepada ibadah penyembuhan. 那么他们就对这个疫病的聚会非常有兴趣， Lalu akhirnya dia bertekad untuk hadir dalam ibadah 所以他就 penyembuhan. 决志要参加这个聚会。 Saudara, kemudian ada seorang dari Milwaukee. 最后有一个人从 Milwaukee， Saudara, seorang yang sakit. 这个人是一个病人， Dia mengalami kanker paru-paru. 他有癌症，就是这个肺癌。 Dan bahkan dia adalah seorang dokter. 他自己是一个医生 Dikatakan bahwa dia tinggal 6 bulan hidupnya. 那么人家就告诉你只有6个月的寿命。 Hadir dalam ibadah itu. 他来到这个聚会， Lalu sudah dengan nyanyian yang sama yang dinyanyikan di televisi. 那么这个诗歌一直反复的，好像刚才的内容在电视一直唱。 Dokter ini disuruh percaya 那 sungguh-sungguh. 么就叫这个医生应该要真正相信。 Dan luar biasa malam 非 itu. 常那个时候那个晚上非常特别的一个 Wah, 晚 dokter 上。 itu merasa sembuh. 那么这个医生就觉得我已经得着健 Dia 康， merasa nafasnya sudah lega. 他觉得他呼吸非常轻松， Dia merasa sudah sehat. 他觉得他身体非常健康。 Wah, sudah Philip Yance ini terkesima sekali. 那么他这个人一直看到集中精神看这件事情， Berarti kesembuhan itu masih terjadi. 那么他就觉得这个圣迹仍然能够发生。 Lalu sudah sempat Philip Yance ini berbicara dengan dokter 那么 tersebut. 这个菲利安就对这个医生就跟医生谈话， Saudara, setelah itu pulang. 谈话以后他们回家， Nah, saudara, lalu kemudian dengan rasa penasaran, 因为他觉得很想知道的心情。 1 minggu kemudian dia cari nomor telepon dari dokter 一 ini. 个礼拜以后，他就找这个医生的电话号 Ada 码， buku telepon. 就在这个电话书本里面去 Lalu 找。 dia mendapatkan 他 nomor 找 telepon. 到这个医生的电 Dia 话， telepon kepada 他就 dokter. 打电话给这个医生。 Halo, bisa berbicara dengan dokter? Hello，我能够跟这个医生谈话吗？ Saudara, yang mengangkat telepon itu lama sekali diam. 那么这个拿起电话筒的人很久才能够听到。 Lalu suara perempuan itu berkata, 那么这个接电话的是一个妇人家，他就回答 siapa Anda? 你是谁？ Siapa Anda? 你是谁？ Lalu sudah dia Philip Yance memperkenalkan 那 diri. 菲利安姐就介绍自己， Oh ya, saya mau bertemu dengan dokter A. 他说我很想跟这个见面，某一个医生见面，跟他谈话。 Karena saya bertemu dengan dia di ibadah 因 penyembuhan. 为我曾经跟他见面，在一个疫病聚会里面， Bagaimana dengan keadaannya? 他就问怎么样，现在医生的情况怎么样？ Orang ini lama sekali tidak 这个 menjawab. 人很久才回答， Lalu akhirnya dengan
suara yang perlahan-lahan bicara. 最后用很小声的声音答复， Suamiku sudah mati. 他就说我的先生已经去世。 Saudara yang dikasih oleh 亲 Tuhan. 爱的主内弟兄姊妹们， Orang yang serasa mau sembuh, 因为他们觉得他们应该是健康的做医治， ternyata tidak sembuh betulan. 但是最后还没有得做医治。 Oleh karena mungkin terpengaruh oleh suasana musik waktu itu. 这是可能这个音乐的声音影响了这个医生， Mungkin terpengaruh oleh suasana ibadah 也 pada 可 waktu 能 itu. 因着这个聚会的气氛影响了这个病人， Sehingga betul-betul merasa sembuh. 以至于觉得身体已经健康。 Tulisan Philip Yancey ini sama seperti yang saya pernah juga alami. 菲利比安这所写的也是刚好我经历过。 Dulu saya waktu mengembalakan di sebuah gereja. 以前我在某一个教会驻堂的时候， Ada seorang anak Tuhan 有一个上帝的儿女， sakit kanker usus. 有一个基督徒，他的就这个肠癌 Sudah stadium 4. 已经第4期， Saudara, dia ingin juga kesembuhan. 他也是很想得做健康。 Lalu satu kali ada ibadah penyembuhan di Stadion Utama 有 Senayan. 一天有一个医病的机会在神那样， Saya pernah bicara sama dia. 我曾经告诉他， Om, kita terus berharap kepada Tuhan. 先生，我们应该仰望依靠神， Tuhan memang berkuasa 神 menyembuhkan. 有权利医你的病。 Tidak mustahil juga orang-orang tertentu juga dipakai Tuhan. 也有某一个牧师，可能上帝上帝使用他， Tapi sudah dia sangat bertekad. 但是他心里已经节制， Dia tetap pergi. 他仍然去那个聚会。 Padahal dia sudah, kalau tidak salah, dia sudah 2 kali dioperasi, usus besarnya sudah dipotong. 我所知道的，这个人的肠已经2次动手术， Harapannya sudah sedikit sekali. 那么他的希望已经非常的少， Karena kuat sekali dia akhirnya keluarga 但 membawanya. 是因着他很励志、很勇敢，家人就把他带到去那个聚会。 Kemudian dia setelah selesai ibadah penyembuhan dia pulang. 聚会完毕以后，他就回家。 Lalu saya kemudian mengunjunginya 最后 lagi. 我去探访他， Bagaimana? 他说：“先生，你情况如何？” Lalu sudah sempat cerita dengan keluarganya. 就跟他的家人谈话， Keluarganya berkata demikian. 他的家人怎样告诉我？ Waktu itu dituntun dengan kursi roda, 那个时候用这个轮椅带他去， ikut kebaktian. 他参加那个聚会， Wah, dia merasa disembuhkan oleh 他 Tuhan. 觉得上帝已经医治他的病， Dia merasa sudah kuat 他觉 kembali. 得他已经很有力， Dengan segenap kekuatannya dia berdiri dari kursi 他 roda. 用整个力量他站起来。 Hamba Tuhan ini meminta dia untuk naik ke atas 那么这个 mimbar. 上帝的仆人、神的仆人叫他上台， Lalu dia naik ke 那 mimbar. 么他来到台上。 Sambil dia melompat, saya sudah sembuh. 以至于他能够跳动，他说我已经得做痊愈， Dia bersaksi. 他就做一个见证。 Tapi saudara, ternyata itu cuma hanya unsur psikologis saja. 但是原来是因为他心灵的这个他的这心理作用， Akhirnya pulang ke rumah, 最后他回家， bukannya sembuh saudara, malah semakin lemah. 不能得做医治，但是他越来越重他的病。 Saya menyaksikan sendiri. 我自己见证， Minum teh keluar teh, 他喝茶出来的也是茶， minum sirup keluar sirup. 喝的是糖水也是糖水出来。 Saudara yang dikasih oleh 亲 Tuhan, 爱的主内弟兄姊妹们， kesembuhan itulah adalah hak Tuhan. 你要得做医治，那完全是上帝的权利。 Kesembuhan itu adalah anugerah pilihan Tuhan. 能够得做医治，因为上帝选你，并且出于上帝的恩典。 Kita tidak boleh 我 mempermainkan 们不 anugerah 能拿 kesembuhan. 医病当作开玩笑。 Kita percaya ada 我 kesembuhan. 们相信
有疫病的神迹， Tetapi tidak mungkin semua orang bisa 但是 disembuhkan. 不可能每一个人都是能够得着疫病的神迹， Karena Tuhan ada mengatur setiap kehidupan buat 因为 manusia. 上帝已经安排每一个人的生活。 Saudara yang dikasih oleh 亲爱的 Tuhan. 主内弟兄姊妹们， Hati-hati dengan unsur mistik. 你们很要小心，很多人能够做出一些超自然的事情。 Hati-hati dengan unsur egoisme. 你们要小心关于自己的自私自利的心。 Hati-hati dengan unsur apalagi saudara psikologis 我们要 manusia. 小心，我们常常心理作用。 Yang kedua, 第二， kesembuhan itu menuntut tanggung jawab kesucian. 那么你得着医治，你要担保负责，你要有圣洁的生活。 Saudara boleh dikatakan orang yang disembuhkan ini kerohaniannya kurang peka. 我们知道这个得着疫病的人，他的心灵、他的心理、他的心底，他没有敏锐，不知道什么事情发生。 Karena itu saudara, orang ini disembuhkan penyakit yang bagaimanapun itu bukan prasyarat bagi Tuhan. 那么一个人得着医治，无论他有什么病，不是成为上帝医他的条件， Karena orang ini tidak kenal siapa 因为 Yesus. 这个人完全不认识耶稣， Saudara, dia tidak kenal siapa 他完 Yesus. 全不知道耶稣是谁， Tetapi Yesus pilih dia. 但是耶稣选他， Ini betul-betul anugerah 这 yang 是 luar 真正 biasa. 说上帝的恩典。 Sesudah dia ke bait Allah. 如果当他kembali回到圣殿的时候， Dia ketemu dengan Yesus. 他见到耶稣， Baru tahu siapa 他 Yesus. 才知道耶稣是谁。 Nah, kemudian dia memberikan info kepada orang-orang Yahudi. 他知道耶稣是谁，他就能够把这个事情告诉犹太人。 Sehingga saudara itu membuat polemik di antara ahli-ahli 犹太 Taurat 人 dan 知 orang 道以 agama. 后，他们就起了纷争，议论这个事情。 Kita sudah membaca dari ayat-ayat tadi. 我们刚才的这个圣经节已经读过， Jadi saudara orang ini hanya sekedar mau memberitahukan memang. 所以这个人只是要把消息告诉别人， Dan dia memang tidak kenal 他 Yesus. 不知道，他不认识耶稣。 Di sini tidak ada syarat beriman kepada Yesus. 在这里完全没有一个信心的条件。 Orang ini tidak kenal Yesus, 这个 bagaimana 人 bisa 不知 beriman? 道，如果这个人不认识耶稣，如何叫他能够相信耶稣？ Saudara, seringkali dalam ibadah-ibadah penyembuhan menuntut syarat iman. 很多人这个疫病聚会的时候，他们的要求就是你要有信心。 Tidak fair para hamba Tuhan ini. 其实这些神的仆人对我们不平等。 Kalau orangnya tidak sembuh, 如果那个人没有得着医治， selalu mengatakan kamu kurang beriman, 就是说你没有信心， kamu kurang beriman. 你缺乏信心。 Saudara, pada waktu murid Yesus tidak bisa menyembuhkan seorang sakit, 当主耶稣的门徒不能医一个病人的时候， khususnya yang kerasukan setan. 就是特别给魔鬼附着的人。 Saudara, pasiennya tidak pernah disalahkan. 这个病人我们不能说他错， Tetapi Tuhan Yesus menyalahkan murid-murid. 但是主耶稣却把这个错误的责任放在他的门徒上， Karena kalian kurang beriman. 因为你们没有信心， Saudara, beda dengan yang melakukan penyembuhan-penyembuhan. 就是跟一些我们看疫病的机会完全不同。 Orangnya tidak sembuh, 他的每个人不得做医治， yang disalahkan yang tidak sembuh. 那么我们就把错放在这个病人的身上。 Mengapa tidak mengoreksi dirinya 为 sendiri? 什么我们不自己先审查自己？ Karena di sini ada unsur yang tidak murni di dalam. 因为里面就有不对的一个动机， Karena di sini ada unsur manipulasi di 因为在 dalamnya. 这里就是有诈骗的事情。 Jadi saudara, kita harus mengerti Alkitab secara 我 utuh. 们要明白圣经，整个的圣经我们要明白。 Saudara, kita kembali kepada orang 我 yang 们再回 disembuhkan ini. 到这个人身上， Orang ini dituntut oleh Tuhan satu hal. 上帝要求这个人有一件事情，上帝要求他， Tanggung jawab 那就是 kesucian. 他要负责
对他的生活有一个省戒的生活， yaitu untuk tidak berbuat dosa 那 lagi. 就是你得着医治，你不可以再犯罪。 Ayat 14. 第14节， Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. 你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。 Saudara, ini adalah pernyataan Tuhan yang tegas kepada orang 亲 lumpuh 爱 yang 的弟 sembuh 兄 ini. 姊妹们，这是神很严肃的表达他的立场， Jangan berbuat dosa 不 lagi, 要再犯罪， supaya tidak terjadi yang lebih buruk. 以至于你不遭遇更加厉害的事情。 Di sini mengajarkan apa? 在这里教导我们一件事情。 Anugerah itu tidak boleh disia-siakan. 我们接受恩典，不能够拿来玩耍的事情。 Di sini sesuai dengan ajaran ketekunan orang percaya. 所以这就是对我们已经信主的人，我们如何很虔诚跟随主。 Jadi saudara, di dalam ajaran Alkitab, anugerah tidak pernah menjadi sia-sia. 这个圣经里面告诉我们，恩典不是白白的这样我们接受。 Sehingga setiap orang yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, 每个人接受这个救恩的恩典，从上帝的手中， membuat orang yang percaya itu akan terus bertekun di dalam 让 Tuhan. 我们这个已经接受主的人，我们要继续努力坚持在主里面。 Dia akan berjuang untuk selalu mencari kehidupan yang diperkenan Tuhan. 他要一直努力，让他的生活如何能够逃脱神的喜悦。 Saudara Gordon MacDonald Gordon MacDonald menyadari saudara bahwa seringkali manusia melakukan hal-hal yang terus sama. 他知道每一个人的动作，每一个人所做的，常常是反复的做出来。 Biasanya saudara orang yang berbuat dosa begitu besar, 一个人做了犯罪的事情， ketika sudah diampuni oleh Tuhan, 当神已经赦免他的时候， dia bisa berubah. 他能够改变， Berubah dari dosa besar. 改变从大的罪恶， Misalnya saja immoral ya. 比如说没有道德， Tetapi saudara dia akhirnya ketika dalam kehidupan rohaninya, 最后当他在他的属灵的生活里面， jikalau dia tidak hati-hati dengan dosa-dosa yang kelihatannya kecil-kecil, 如果他不小心，在他的小的罪恶里面， dia tidak menyangkal diri, 那就是不否认自己， dia tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan. 他不要在树林里面成长， Hati-hati. 你要小心。 Karena itu dia menuliskan buku. 所以他写了一本书， Lalu dia coba gambarkan. 他试一试描写出来。 Dia membeli sebidang tanah, 他卖了一块地， tapi tanah itu banyak batu-batu. 但是地上这个一块地里面很多的石头， Karena dia mau bikin satu taman yang indah. 因为他很想做一个美好的一个园子。 Batu besar harus 大的石 dipindah. 头应该是挪开， Batu besarnya bisa dipindahkan. 大的石头能够挪开， Tetapi ternyata masih banyak batu-batu kecil yang ada di 但 dalam. 是最难的就是说里面很多的小的石头， Ini harus satu-satu diambil. 那就是一个一个要铲除， Supaya dia bisa membangun sebuah taman dan townhouse yang bagus. 那么他能够建筑一个好看的建筑物。 Saudara, begitulah halnya dengan kehidupan 我 kita. 们的生活也是如此， Mungkin kita sudah bertobat, 可能我们已经悔改， sungguh-sungguh 我 bertobat. 们已经真正悔改。 Tetapi dalam ketekunan sebagai orang 但 percaya, 是当我们这个成为一个基督徒，我们有一个励志的生活，平衡的生活， kita harus terus hati-hati dengan dosa apapun juga. 我们要注意每一个罪恶， Supaya jangan terjadi yang lebih buruk lagi. 让我们不要做一些更败坏的事情， Jangan meremehkan setiap dosa 你 yang 不要 ada. 忽略每一个罪恶。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. 谢谢天父，你的话
给我们每一个人， yang akan terus mengajar kami. 让我们主不断要教导我们。 Kesembuhan itu adalah anugerah pilihan 我们 Tuhan. 得做医治，乃是因为上帝拣选我们。 Memang kami mengharap 我 kesembuhan, 们很希望得做医治， apalagi kalau kami sedang sakit 尤 parah. 其是当我们严重的病的时候。 Tetapi ketika Tuhan menyembuhkan 但是 kami, 当主已经医治我们 itu 的时候， anugerah pilihan Tuhan. 这是神的拣选， Sehingga kami hanya bisa bersyukur. 我们只能感谢主。 Tapi kami juga dituntut oleh Tuhan 但是主也是要求我们， untuk menjaga kesucian 让我 diri 们能够 kami, 保守我们圣洁的生 supaya 活， tidak terjadi yang lebih buruk 让我们 lagi. 不至于变成更厉害的事情。 Tuhan, tolonglah firman ini 主啊，求你帮助你的话， supaya bisa menolong kami semua. 让我们能够帮助我们大家。 Hingga dengan renungan firman ini membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. 我们已经听了主的话，求主帮助我们更亲近主， Melihat hanya kepada anugerah Tuhan. 让我们只能看这个上帝给我们的恩典。 Dan kami terus memohon kekuatan Tuhan untuk bertekun di dalam 让我 Tuhan. 们继续不断要求我们能够在主里面。 Terima kasih. 主啊，感谢主， Dalam nama Tuhan Yesus 好， Kristus. 耶稣圣名求你， Amin. 阿门。 Mari kita bersama-sama menyatakan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan berkenan memberikan firman-Nya kepada kita, berkenan mengajar kita apa yang harus kita lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana biasanya jemaat dapat menyalurkan persembahan pada nomor rekening yang sudah dicatat di dalam layar handphone ataupun layar TV ibadah ini. Bagi sebagian jemaat yang mungkin kesulitan, biarlah dengan tetap setia, dengan sukacita, dengan rela hati, tetap mengumpulkannya dan pada waktunya nanti dapat memberikannya ke gereja. Mari bersama-sama kita menyatakan syukur kita dengan menyanyikan pujian Beri Terbaikmu. Bapa, ini ungkapan
rasa syukur kami kepadamu. Engkau begitu baik, terus memeliharakan hidup kami. Engkau bukan hanya memperhatikan hidup kerohanian kami, tetapi Engkau juga selalu memperhatikan, memelihara, mencukupi kebutuhan jasmani kami ya Tuhan. Di saat-saat pandemi yang mewabah ini ya Tuhan, bahkan Engkau menjaga kesehatan kami dengan luar biasa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Melalui harta yang kami miliki ini ya Tuhan, kami berusaha memberikan yang terbaik dari yang kami miliki. Kami berusaha memberikan hidup kami untuk bisa Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, sungguh kami ingin memberikan hidup kami Engkau pakai. Kami tidak tahu kami beroleh kesempatan sampai berapa lama. Tetapi kesempatan yang ada sungguh kami ingin hargai, sungguh kami ingin terima dengan sukacita dan melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, pertama-tama melalui kesalehan hidup kami, melalui kami bisa memuliakan Engkau di dalam tutur kata, perbuatan kami ya Tuhan, biar orang lain melihat bagaimana cara kami hidup, biar orang lain melihat bagaimana Tuhan begitu dimuliakan, begitu diutamakan dalam kehidupan kami. Kami ingin Tuhan selalu bisa memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Terimalah kami ya Bapa, terimalah persembahan kami, dan sempurnakanlah itu terus-menerus di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat, kita bersama-sama akan mendengarkan warta gembala. Jemaat Tuhan, kita mengharapkan kita bisa terus bersekutu, beribadah bersama, sekalipun secara online kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus mempertumbuhkan rohani kita semakin mencintai Tuhan. Terlihat saudara kalau melihat keadaan yang ada bulan 7, bulan Juli, saya merasa kita masih harus terus melakukan ibadah online sambil terus berharap Tuhan menolong kota Surabaya khususnya dan Indonesia pada umumnya, sehingga pandemi virus ini bisa perlahan-lahan menjadi selesai. Saudara, itulah yang bisa saya umumkan kepada kita sekalian. Dan biarlah Tuhan tetap memelihara iman kita semua. Dan kita percaya Tuhan akan menguatkan setiap orang Kristen dimanapun juga, khususnya juga yang ada di kota Surabaya. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami saat ini mau berdoa bersama-sama, khususnya ya Bapa untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Banyak siswa-siswi dan para mahasiswa dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi tidak bisa masuk ke sekolah, ke universitas seperti biasanya, sehingga mereka melakukan pembelajaran melalui online. Sertailah Bapa semua guru, semua sekolah, dan juga semua siswa dan mahasiswa bisa melakukan rangkaian pendidikan ini dengan baik. Sekalipun memang tidak biasa, tetapi biarlah Tuhan bekerja sehingga para siswa dan mahasiswa tetap boleh dilengkapi dengan baik, dan mereka akan menjadi generasi penerus bangsa kami ya Bapa. Generasi yang terdidik, generasi yang berdedikasi kepada bangsa dan negara.
Kami mau berdoa menyerahkan perekonomian di Indonesia. Pimpinlah ya Bapa, perekonomian kelihatan mulai bergerak, menggeliat. Tetapi Engkau tolong ya Bapa, karena kami sadar banyak sekali perusahaan-perusahaan tertentu yang mulai tidak tahan secara ekonomi, sehingga mulai jatuh, mulai melakukan PHK di berbagai tempat. Bapak, Engkau tolong keadaan ekonomi negeri kami. Tolonglah Menteri Keuangan bisa betul-betul memberikan satu stimulasi yang baik sehingga ekonomi bisa bergulir kembali. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga untuk ibadah online di gereja-gereja Tuhan. Pimpinlah Bapak setiap ibadah online agar betul-betul bisa membangun kerohanian jemaat. Ada satu hal yang kami sangat-sangat was-was ya Bapak. Jangan sampai karena keenakan ibadah online, akhirnya jemaat menjadi malas ke gereja ketika gereja sudah dibuka kembali untuk ibadah. Mari tolong dan pimpin ya Bapak, supaya sungguh-sungguh jangan sampai terjadi iman kerohanian yang semu, tapi biarlah terjadi iman kerohanian yang bangkit dari antara anak-anak Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar seru doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doksologi. Yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidupmu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, urapan dan kuasa yang tak terhingga dari Allah Roh Kudus beserta dengan saudara-saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah kita selesai sampai di sini. Tuhan memberkati.